Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Jadi selamat berpuasa ya, selamat berpuasa dan tujuan saya buat live hari ini, live saya akan cuba ringkaskan ya, adalah untuk membuat satu pendedahan, dan pendedahan ini tak lain tak bukan berkenaan pengerusi Pakatan Harapan, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Jadi kebelakangan ini, dalam 1, 2, 3 hari ini, Anwar telah buat banyak statement. Okey, dan statement-statement ni dilihat sebagai cuba menyalahkan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebab Pakatan Harapan gagal ya, dan bermacam-macam perkara lain yang dilontarkan oleh Anwar. Baik, jadi Anwar ni kalau hendak bermain, ataupun orang-orang Anwar kalau hendak bermain retorik ini, jadi bersedia untuk pendedahan-pendedahan yang hanya akan menyebabkan rakyat Malaysia makin muak dengan Anwar. Okey, jadi saya akan mulakan terus ya pendedahan betapa penipunya Anwar ni dan betapa seriusnya penyakit Anwar. Penyakit Anwar. Anwar ni ada, bagi saya ada penyakit. Penyakit dia ni, dia tak berpaut pada realiti dan dia sudah terlalu kemaruk kuasa hendak menjadi PM dan tak sedar diri bahawa dia ditolak bulat-bulat oleh seluruh rakyat Malaysia. Jadi hari ini saya akan buat pendedahan. Jadi kalau Anwar hendak bermain permainan ini, jadi bersedia untuk pendedahan-pendedahan yang mengejutkan dibuat. Okey, jadi saya mulakan ya. Sekarang ni orang, sama ada Anwar atau orang-orang Anwar, sedang menuding jari terhadap Tun, dan ini berlaku secara tiba-tiba ya, sudah mula nak tuding jari kepada Tun kerana selepas 4 pilihan raya negeri, iaitu PRN Sabah, PRN Melaka, PRN Sarawak dan PRN Johor, terdapat bukti yang tidak dapat dinafikan lagi oleh sesiapa bahawa satu Malaysia, Malaysia Timur dan Malaysia Barat, menolak Anwar Ibrahim, menolak PKR disebabkan kepimpinan Anwar Ibrahim. Jadi data tidak menipu. Dan di dalam keempat-empat pilihan raya negeri ini yang menunjukkan rakyat Malaysia menolak Anwar Ibrahim, Tun tidak ada kaitan dengan Pakatan Harapan. Jadi retorik kononnya penerimaan terhadap Pakatan Harapan ni itu disebabkan Tun ni bukan hanya dangkal, ianya bodoh. Sebab sekarang ni, jika benar Tun adalah penyebab ya, prestasi buruk Pakatan Harapan disebabkan Tun melakukan banyak ini banyak itu, menyebabkan rakyat tidak terima, tetapi Pakatan Harapan telah mengambil tindakan untuk menyingkirkan Tun secara tidak kehormat daripada jawatan pengerusi Pakatan Harapan ya, atas alasan PPBM keluar. Tetapi sebenarnya PPBM keluar masa tu dah tahu bahawa Muhyiddin ingin menendang Tun keluar. Jadi Tun sebagai ahli parlimen ya, yang tidak pernah berkata dia menolak Pakatan Harapan seperti mana yang dilakukan oleh Muhyiddin, malah Tun yang defend Pakatan Harapan apabila Muhyiddin cuba bawa PPBM keluar, seharusnya kekal sebagai pengerusi. Tetapi mereka menendang Tun secara tidak kehormat daripada jawatan pengerusi Pakatan Harapan, dan Tun tidak ada masalah dengan itu. Jadi bila dah tolak orang yang kononnya masalah, yang didakwa oleh Anwar dan orang-orang dia, jadi seharusnya rakyat teruja dengan Pakatan Harapan dan Anwar yang seterusnya menjadi pengerusi. Maka seharusnya, jika benar Tun adalah masalah, maka seharusnya saham Pakatan Harapan melonjak naik tahap menggunung sampai ke bulan. Sebaliknya, apa yang kita melihat, prestasi Pakatan Harapan menjunam terus dan rakyat Malaysia Timur Barat menolak terus bulat-bulat Anwar dan PKR. Ya, ini dilihat menerusi 4 pilihan raya negeri, termasuk yang paling penting di Sabah. Beberapa hari sebelum pilihan raya negeri, tarikh pilihan raya,
Anwar membuat pengumuman yang telah dibuatnya berbelas kali dalam 2 dekad ni. Dan sekali lagi dia kelentong, kononnya ada majoriti meyakinkan yang membolehkannya menjadi calon Perdana Menteri atau dipertimbangkan oleh Yang di-Pertuan Agong bagi jawatan Perdana Menteri. Dan kenyataan penipu ni dilakukan hanya beberapa hari sebelum PRN Sabah. Jadi jika rakyat hendak Anwar jadi Perdana Menteri, mereka seharusnya teruja. Dan PKR seharusnya menunjukkan prestasi luar biasa di Sabah. Sebaliknya, PKR hangus di Sabah dan parti yang mendukung perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad, iaitu Warisan, yang secara terbuka mengumumkan bahawa mereka mendukung perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad, menunjukkan peningkatan ketara dalam prestasi mereka di PRN Sabah berbanding di PRU 14. Jadi ini menunjukkan penerimaan rakyat di Sabah makin meningkat terhadap Tun, dan seluruh rakyat Sabah tolak Anwar. Dan penolakan ini dilihat di Melaka juga, di Sarawak dan terkini di Johor. Ya. Jadi Anwar tak usah nak tuding cari, sebab Anwar ni dia duduk dalam kepompong dia kerana terlalu kemaruk kuasa sehingga dah tahap berpenyakit, kaki tak berpijak di bumi nyata. Kini dia menuding jari terhadap Tun, ini sebenarnya dibuat oleh Tun, itu sebenarnya Tun dan sebagainya. Korang jangan nak sorok lagi apa semua. Tapi hakikatnya Tun bukan lagi sebahagian Pakatan Harapan, dan seharusnya jika apa yang dikatakan oleh Anwar benar, kita seharusnya sudah melihat data menunjukkan penerimaan cukup hebat terhadap Pakatan Harapan apabila Anwar secara tidak langsung menendang Tun keluar daripada jawatan pengerusi Pakatan Harapan. Kemudian saya nak bawa perhatian anda, saya nak buat pendedahan hari ini ya. Jadi 2 lagi pendedahan. Satu lagi pada sebelum Pakatan Harapan tumbang, ya, Tun telah memasuki perjanjian sebelum PRU 14, telah memasuki lebih, ini bukan perjanjian, ini persefahaman dengan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan. Ya, saya namakan ya, dengan Wan Azizah, dengan Muhyiddin, dengan pengerusi Parti Tindakan Demokratik Malaysia iaitu Tan Kok Wai, dengan Presiden Parti Amanah Malaysia Muhammad Sabu, antara lain. Ya, ini satu persefahaman. Jadi dalam persefahaman ini saya baca ya, untuk memperkukuh kepimpinan Kerajaan Pakatan Harapan dan memperteguh muafakat di antara parti-parti anggota, proses undang-undang untuk mendapatkan pengampunan diraja bagi membebaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dimulakan segera selepas Pakatan Harapan mengambil alih pentadbiran negara. Okey. Agar Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat segera berperanan dalam kerajaan persekutuan. Okey, ini adalah persefahaman. Saya ulang, baca ini persefahaman sebenar yang telah dibuat. Saya ulang, dengar baik-baik. Untuk memperkukuh kepimpinan Kerajaan Pakatan Harapan dan memperteguh muafakat antara parti-parti anggota, proses undang-undang untuk mendapatkan pengampunan diraja bagi membebaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dimulakan segera selepas Pakatan Harapan mengambil alih pentadbiran negara, agar Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat segera berperanan dalam kerajaan persekutuan dan kemudiannya diangkat sebagai calon Perdana Menteri ke-8. Okey. Baik. Ada di dalam seluruh surat ni yang sebenarnya telah dibongkarkan pada 26 hari bulan April 2021 dengan bantuan saya menerusi The Third Force oleh Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan. Okey. Dalam seluruh surat ni anda baca, yang ditandatangani oleh Tun, yang ditandatangani oleh Wan Azizah, yang ditandatangani oleh Muhyiddin, yang ditandatangani oleh Tan Kok Wai dan ditandatangani oleh Muhammad Sabu.
Okey. Bertarikh, dan surat ini bertarikh 6 Januari 2018. Dalam seluruh surat ni tidak ada dinyatakan tarikh peralihan kuasa. Yang Anwar dan otai-otai dia menipu anda, kononnya ada perjanjian bertanda tangan di mana ada peralihan 2 tahun yang telah dipersetujui oleh Tun. Dan berulang kali saya mencabar Anwar, tunjuk surat bertanda tangan. Dan berulang kali sebelum Pakatan Harapan runtuh, Anwar gagal menunjukkan surat yang dimaksudkannya. Dan akhirnya bila dah berpuluh kali dicabar, Anwar gagal menunjukkan surat tu. Dengan bantuan saya menerusi Datuk Force, Datuk Seri Khairuddin mendedahkan kandungan surat ni pada 26 April 2021. Anwar terdiam terus sampai hari ini. Dan saya ingat saya telah mencabar berpuluh kali. Anwar tidak mampu menunjukkan surat ini sebab tidak ada sebarang perjanjian peralihan kuasa 2 tahun yang dilakukan. Tapi yang ada disebut ialah dengan jelas proses pengampunan dimulakan segera agar selepas Pakatan Harapan mengambil alih pentadbiran negara, agar Anwar, Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat segera berperanan dalam kerajaan persekutuan. Tetapi apa yang berlaku? Selepas Pakatan Harapan menang, Tun menawarkan kepada Anwar untuk menjadi sebahagian daripada pentadbiran dia. Anwar kata tidak, dia ingin berehat dan tunggu sampai dia jadi Perdana Menteri. Kemudian tawaran pernah dibuat sekali lagi, dan Anwar kata tak nak, dia lebih nak berehat dan tunggu sehingga dia jadi Perdana Menteri. Maknanya berbeza daripada persefahaman yang dicapai. Anwar tidak ingin menjadi sebahagian daripada pentadbiran kerajaan pimpinan Tun Mahathir. Jadi jika Anwar tidak ingin mematuhi syarat persefahaman itu, jadi bagaimanakah dia boleh dipertimbangkan seterusnya untuk dijadikan Perdana Menteri? Itu pertama. Kedua, tidak ada tarikh dipersetujui. Otai-otai Anwar hari-hari tak muak mencabar isu peralihan kuasa. Kalau selepas tahun dia perbuat pun tak apa. Kemudian Tun boleh keluar dan beritahu. Dan Tun memang ada keluar dan beritahu bila sampai masa dia akan beri. Sebab tidak pernah ada dijanjikan masa. Tapi kalau setahun selepas Tun mengambil alih pentadbiran negara pun, logik mereka bertanya, tanya sekali lah, bila Tun nak jawatan. Ini tidak. Hari-hari mereka memainkan, termasuk Anwar, memainkan isu peralihan kuasa. Tak sampai 3 bulan Tun mengambil alih pentadbiran. Ya. Dan mulut mereka sendiri mengaku kononnya perjanjian ada tertulis 2 tahun. Tetapi mereka memulakan mendesak Tun letak jawatan 3 bulan selepas Pakatan Harapan ambil alih. Jadi pelabur tak takut ke? Pelabur tak rasa ke ada isu ketidakstabilan politik? Jadi Anwar menimbulkan perasaan tidak senang hati di kalangan pemimpin-pemimpin dalam kerajaan, di kalangan parti-parti komponen Pakatan Harapan, dan di kalangan pelabur. Kemudian bila ekonomi mengalami sedikit ya masalah, Anwar dari luar kerajaan mengkritik cara kerajaan mengurus ekonomi negara. Tetapi bila ditawar masuk dalam pentadbiran untuk membantu, Anwar kata dia nak cuti. Dia nak tunggu sehingga dia jadi Perdana Menteri. Itulah yang dilakukan oleh Anwar. Secara tidak langsung ini bagi saya adalah sabotaj terhadap kerajaan pimpinan Pakatan Harapan. Dia menakut-nakutkan ahli-ahli parlimen dalam blok kerajaan. Dan dia melakukan pelbagai perbincangan dengan pihak-pihak lain untuk cuba
menumbangkan kerajaan pimpinan Tun Mahathir. Dia cuba mengumpulkan akuan-akuan bersumpah untuk cuba menumbangkan kerajaan pimpinan Tun Mahathir. Dalam pada dia sendiri mengaku kita perlu beri ruang kepada Tun untuk menentukan bila masa dia bersedia untuk meletakkan jawatan. Dia sendiri mengaku, tetapi dalam senyap dia cuba mengumpul akuan bersumpah, kemudian buat press statement, press conference dan beritahu ada 2-3 kali ada buat, kononnya dia ada sokongan yang mencukupi untuk jadi PM. Secara terbuka dalam pada dia sebahagian daripada blok kerajaan. Jadi pelabur akan lihat ada ketidakstabilan. Parti-parti komponen akan takut akan berlaku usaha menumbangkan Tun. Dan disebabkan tingkah laku dia inilah yang Muhyiddin berjaya mempengaruhi ahli-ahli Parlimen PPBM. Kita perlu tolak Pakatan Harapan dan bekerjasama dengan pihak sebelah sana, kerana Anwar kuasa nak jadi Perdana Menteri. Jadi secara tidak langsung Anwar lah penyebab keruntuhan kerajaan Pakatan Harapan. Ya. Itu pun saya pernah dedahkan. Di dalam akuan-akuan bersumpah yang telah dikumpul oleh Anwar tu, ada akuan bersumpah palsu Datuk Seri Zaid Amidi, ada akuan bersumpah palsu Najib Razak, ada akuan bersumpah palsu Muhyiddin Yassin, yang digunakan seterusnya untuk mempengaruhi orang ahli-ahli parlimen lain untuk tanda tangan sokong Anwar. Jadi akhirnya ahli-ahli parlimen PPBM takut. Dan bila mereka takut, pemimpin kita sedang dianiayai, mungkin akan dianiayai oleh Anwar. Jadi Muhyiddin mengambil kesempatan dan mempengaruhi semua ahli-ahli parlimen PPBM untuk bersetuju kita keluar. Tetapi Tun pegang pada prinsip. Dia kata saya tak nak keluar sebab saya menjadi Perdana Menteri atas tiket Pakatan Harapan. Jadi akhirnya bila Tun pegang pada prinsip dan memperjuangkan Pakatan Harapan, PPBM keluar tanpa Tun, jadi Tun tidak ada majoriti untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi atas prinsip, menurut perlembagaan, Tun perlu letak jawatan. Puncanya Anwar Ibrahim. Dua-dua sama bersalah. Muhyiddin bersalah kerana ambil kesempatan dan mengkhianati Pakatan Harapan, dan Anwar Ibrahim sentiasa cuba mensabotaj kerajaan pimpinan Tun Mahathir dari belakang dengan pelbagai cara. Tapi hari ini Anwar nak beritahu ini sebab Tun. Jadi Anwar daripada tuding cari, tanya diri sendiri, Tun is not part of Pakatan Harapan now. Mengapa selepas Anwar secara tidak kehormat menendang keluar Tun daripada jawatan pengerusi, walaupun Anwar tahu Muhyiddin sudah tendang Tun daripada jawatan pengerusi PPBM, jadi Tun sebagai ahli parlimen masih boleh menerajui Pakatan Harapan kerana Tun mempertahankan Pakatan Harapan. Jadi seharusnya Anwar menghargai perkara tu. Tapi cuba Anwar jawab, lepas Anwar keluarkan Tun dan tidak ada Tun dalam Pakatan Harapan, jika benar apa yang dikatakan, rakyat muak dengan Pakatan Harapan sebab Tun, jadi sepatutnya meningkat sokongan terhadap Pakatan Harapan kerana rakyat teruja. Tetapi mengapakah data-data pilihan raya menunjukkan dengan jelas, sejelas-jelas mungkin bahawa rakyat tidak boleh terima PKR, tidak boleh terima Anwar Ibrahim. 4 pilihan raya negeri, 2 di Malaysia Barat, 2 di Malaysia Timur. Jadi bagaimana Anwar nak jelaskan itu? Bagaimana Anwar nak jelaskan kepada rakyat bahawa pihak yang dikatakan kerajaan salin kulit, Anwar masuk perjanjian dengan mereka untuk memberi nyawa kepada kerajaan yang didakwa gagal segagal-gagalnya ini? Okey, saya boleh terima jika Anwar kata ini sebab Yang di-Pertuan Agong minta kestabilan politik supaya tidak ada pilihan raya. Tetapi dalam masa perjanjian MOU tu hidup, Anwar sendiri menyokong usaha pihak tertentu, beberapa adun, untuk menumbangkan kerajaan negeri Melaka
dan mencetuskan pilihan raya negeri Melaka. Jadi jika Anwar dah setuju untuk menyahstabilkan politik sesuatu negeri dan mengadakan pilihan raya, jadi buat apa perjanjian itu? Bukankah ini menunjukkan dengan jelas kepada rakyat bahawa apa yang dicari-cari oleh Pakatan Harapan Anwar adalah kuasa dan kedudukan, ya, termasuk kuasa dan kedudukan yang telah diberikan kepada Anwar, iaitu status menteri. Bukankah sekarang Anwar dan Pakatan Harapan sebahagian daripada keluarga besar kerajaan Malaysia yang didirikan menerusi pintu belakang dengan bantuan puak kleptokrat? Jadi nak tuding Kak Jun, Tun buat apa? Sebab Tun berpegang kepada prinsip dan dia kata saya tidak mungkin sekali-kali akan kerjasama dengan kleptokrat. Malah disebabkan prinsip inilah Tun tidak bersetuju bila PPBM menumbangkan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan, kerana Tun beritahu saya tidak boleh kerjasama dengan UMNO kleptokrat, kerana kita bersama-sama dalam Pakatan Harapan berusaha bekerja keras untuk menumbangkan mereka. Jadi nampaknya apa yang Tun buat adalah sebiji apa yang dijanjikan oleh rakyat, Pakatan Harapan kepada rakyat. Dan apa yang dilakukan oleh Anwar adalah ghostan terus, bertentangan dengan apa yang dijanjikan oleh Pakatan Harapan kepada rakyat. Maknanya Anwar setiap kali mengkhianati mandat rakyat. Jadi tidak hairanlah rakyat makin menolak Pakatan Harapan dan menolak bulat-bulat Anwar dan PKR. Jadi Anwar nak tipu siapa? Itu yang saya katakan, Anwar berpenyakit. Dia duduk dalam kepompong dia, terlalu kemaruk kuasa, dia tidak berpijak pada bumi nyata. Anwar lupa bahawa kem dia mengadakan perbincangan sulit dengan kluster ahli-ahli kluster mahkamah ke arah bekerjasama, mengadakan kerjasama UMNO dengan Pakatan Harapan. Ini sah berlaku. Jadi bagaimana Anwar nak jelaskan kepada penyokong Pakatan Harapan, sedangkan Tun berpegang kepada prinsip tidak ingin sekali-kali bekerjasama dengan kleptokrat? Semuanya semata-mata sebab Anwar terlalu terdesak ingin jadi Perdana Menteri. Dan hari ini, walaupun ditolak mesej jelas menerusi 4 pilihan raya negeri, mesej jelas diberitahu bahawa Anwar tidak diterima rakyat, dia masih tidak ingin letak jawatan sebagai ketua pembangkang, tapi dia tuding jari kepada Tun. Hari ini pembangkang bercelaru sebab kegagalan kepimpinan Anwar Ibrahim sebagai ketua pembangkang. Data 4 pilihan raya negeri menunjukkan Anwar gagal, tetapi Anwar tidak ingin letak jawatan sebagai ketua pembangkang, tapi dia tuding jari kepada Tun. Nampak tak? Rakyat tertawakan Anwar Ibrahim, rakyat tertawakan PKR, DAP pun kena akibatnya dan prestasi makin merudum. Jadi Anwar tak usah tuding jari kat orang lain kata pengkhianat. Anwar pengkhianat. Anwar tak usah tuding jari kepada orang lain mengatakan mereka gagal. Anwar gagal. Ya? Rakyat tidak boleh terima Anwar Ibrahim, dan satu negara tahu Anwar Ibrahim berpenyakit. Ya. Jadi itulah sedikit sebanyak penjelasan saya, dan saya akan luangkan masa 5 minit sahaja untuk menjawab soalan sekiranya ada. Jadi ada tak soalan? Hans Karl, berhati-hati dengan fitnah di bulan Ramadan yang mulia. Satu kenyataan yang cukup baik dan harus ditujukan kepada Anwar Ibrahim. Ahmad Emran, dia lari ke sini sebab ya betul. Cukup dah nak buka puasa ni. Memang saya dah nak buka puasa ni, betul. Jadi saya rasa Zuraimi pun cepat-cepatlah pergi buka puasa, tak payah ada kat sini ya. Okey. Jadi setakat ini saja hari ini. Saya tidak akan ambil banyak soalan. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa,
Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.